Assalamualaikum. Kami akan bincangkan tentang Building Information Modeling. Dalam grup kami terdapat 5 orang ahli kumpulan, iaitu Muhammad Naim, Muhammad Fikri, Muhammad Faik, saya Muhammad Ilman Musyrif dan juga Nuri Nadia. Apa yang dimaksudkan dengan BIM? BIM atau Building Information Modeling adalah sebuah model maya bangunan yang tepat yang dibina secara digital atau dalam bentuk software. Ia digunakan untuk perancangan, reka bentuk, pembinaan dan operasi kemudahan. Ia banyak membantu para arkitek, jurutera dan pembina untuk menggambarkan apa yang akan dibina dalam persekitaran simulasi untuk mengenal pasti sebarang potensi, reka bentuk, pembinaan atau isu operasi. BIM juga dapat membolehkan pelbagai proses kolaboratif, sebagai contohnya anggaran kos yang berkaitan dengan aset yang akan dibina dari perancangan awal sehingga pembinaan dan kemudian sepanjang hayat operasinya. Seterusnya, kita ke bahagian project level in Building Information Modeling. Semestinya setiap projek ada levelnya tersendiri. Untuk Building Information Modeling ini terdapat 3 level. Level yang pertama, Design and Engineering. Level kedua, Construction. Dan level yang ketiga adalah Operation. Mari kita lihat kepada level yang pertama, iaitu Design and Engineering. Dalam level ini, terdapat 4 elemen yang penting, iaitu konsep, design, analisis dan scheduling yang termasuk dalam Parallel and Rhombus Design and Engineering. Level ini adalah memastikan para engineer memilih konsep yang sesuai berdasarkan projek yang dijalankan dan design yang dipilih adalah sesuai untuk dibina dan mengena kos perbelanjaan yang dikeluarkan dalam projek yang dijalankan. Level yang seterusnya adalah construction. Level ini lebih kepada untuk progres untuk membina bangunan berdasarkan desain yang dipilih dalam level yang pertama. Dalam level ini terdapat 3 elemen yang penting, iaitu fabrication, construction dan handover dalam real-time data sharing, integration dan coordination. Level yang terakhir iaitu operation. Level ini lebih kepada menyimak semula data yang diterima sebelum membuka bangunan itu kepada khalayak orang ramai dan juga membuat semakan semula ataupun membuat tinjauan di bangunan yang baru dibina itu, memastikan tiada sebarang kerosakan ataupun masalah. Jadi terdapat 2 elemen yang penting di sini, iaitu renovation dan juga O&M. Sekarang saya akan explain sedikit tentang Building Information Modeling. Secara ringkasnya, Building Information Modeling ni dia memberikan kebaikan kepada semua pihak yang berkaitan dengan projek tersebut, dari designer ke engineer sampailah ke klien. Dia memudahkan workflow dan juga memudahkan communication antara satu sama lain dan menyenangkan proses melangsungkan projek. So apabila di-apply ke dalam the Building Information Modeling di-apply into projects, dia meningkatkan ketepatan dokumentasi dan mengurangkan kadar kesalahan. Sekarang ni saya akan bincangkan tentang application Building Information Modeling. So yang pertama kita ada visualization, di mana Building Information Modeling ni dia memudahkan kita untuk nak renderkan 3D drawing. So kita boleh check dalaman dengan luaran dia dengan lebih mudah. Next kita ada fabrication ataupun shop drawing. So berdasarkan model yang telah kita buat, dia akan memudahkan kita untuk nak buat ductwork ataupun wiring semua. So memudahkan fabrication. So next kita ada reviewing ataupun code reviews. So di mana kita boleh bekerjasama dengan fire department ataupun safety department untuk melengkapi kriteria yang diperlukan untuk meluluskan bangunan ni. So kalau ada apa-apa yang tak kena ke, kita boleh saja just review balik the model and then replace apa yang perlu and then fix up apa yang perlu. So next, cost estimating ni. So most of the BIM ataupun Building Information Modeling punya software, it comes with the cost estimating.
cost estimating function. So di mana berdasarkan bahan apa yang dipakai ataupun berapa banyak bahan yang dipakai, dia akan estimatekan total cost at the end of the model punya session. So next is construction sequence. So because we're doing 3D visualization semua, so it's easier for the people involved in the project to membuatkan plan yang lebih efektif dan juga coordinate ataupun bekerjasama untuk melancarkan program berdasarkan model, sebab ia lebih mudah dan lebih senang difahami. Okay. Ada lagi banyak, tapi ini antara application yang digunakan untuk building information modeling. So itu saja. Okey, saya akan membentangkan bahagian technical review. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu apa itu Building Information Modeling. Menurut Enek Buma, BIM ialah proses mencipta dan mengurus data bangunan sepanjang kitaran hayatnya. Sementara itu, Sony mendefinisikan BIM sebagai lebih daripada sekadar alat perisian atau teknologi yang boleh dibeli dan digunakan. Ia lebih kepada paradigma yang mencampurkan teknologi dengan orang industri dan cabaran proses. Okay, next is BIM concepts and principles. Firstly, BIM ialah sistem baru yang telah dibangunkan untuk pengurusan projek pembinaan yang rumit dengan menyediakan peluang yang sesuai untuk seni bina, kejuruteraan dan sektor pembinaan. Seterusnya, BIM adalah database yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk menguruskan pelbagai operasi seperti logistik, pembinaan dan operasi bangunan, kemudahan dan tugas awam. Yang ketiga, matlamat utama BIM adalah untuk meningkatkan prestasi projek dan menjana hasil yang lebih baik dengan menggunakan satu sumber yang betul. Proses BIM adalah salah satu kaedah pembinaan terbaru untuk mengumpul maklumat semasa proses pembinaan dan ia juga termasuk 3D, 4D, 5D, 6D and 7D. Menggunakan teknik ini membolehkan viewer ataupun penonton melihat semua aspek bangunan, dan yang terakhir, model ini membolehkan mereka dilihat pada bila-bila masa dan dari mana-mana lokasi. Okey, yang terakhir dalam technical review adalah BIM tools. So kita dapat lihat dalam gambar penggunaan BIM tools mengikut construction player. So yang pertama adalah architect. So BIM tools ni adalah Revit Architectural. Seterusnya structure engineer, dan BIM tools dia penggunaan dia adalah Revit Structural. Next adalah mechanical engineer dan penggunaannya adalah Revit MEP. MEP stands for Mechanical, Electrical and Plumbing. So kita dapat lihat dalam gambar ni, electrical engineer menggunakan BIM tools yang sama seperti mechanical engineer, iaitu Revit MEP. Seterusnya adalah project manager dan penggunaan BIM tools ni adalah Naviswork. Yang terakhir adalah quantity surveyor dan penggunaan BIM tools dia adalah CosX. Itu sahaja daripada saya, terima kasih. Seterusnya kita berpindah kepada slide, iaitu impact ataupun kelebihan teknologi of building information ni kepada bangunan, performance sesuatu bangunan itu. Okey, yang pertama adalah better design, di mana kita boleh melihat akan sesuatu lukiran itu dengan lebih tepat dan senang untuk difahami kita berdasarkan lukiran itu. Okey, yang kedua adalah control life cost and environmental data, iaitu kita boleh mengawal balik kos-kos yang dikeluarkan serta kita boleh melihat dengan lebih tepat akan bahan-bahan serta kos yang untuk kita akan gunakan di dalam sesuatu bangunan itu. Okey, yang ketiga pula adalah fastest and effective proses di mana kita boleh memudahkan lebih kita untuk melakukan sesuatu kerja itu dengan lebih tepat dan lebih mudah untuk kita dapatkan sesuatu data ataupun bahan-bahan untuk kita menganalisis akan masalah-masalah yang terdapat di dalam sesuatu bangunan itu. Okay, yang keempat adalah better customer service, iaitu di mana kita akan lebih mudah untuk menghasilkan proposal untuk kita approach kepada klien-klien kita. Dengan adanya building information modeling ini, ia akan lebih memudahkan untuk kita faham akan lebih mendalam tentang bangunan kita. Okay, yang kelima pula dan terakhir adalah life cycle data, iaitu di mana kita boleh menggunakan balik data-data yang digunakan di satu bangunan itu untuk kita gunakan di benda yang lain.
Selain itu, kita boleh juga menambahkan atau memperbaiki lagi bangunan-bangunan itu dengan adanya lafaka data ini, di mana kita boleh melihat pelbagai masalah-masalah yang terdapat di dalam bangunan itu dan kita boleh memprovisikan atau memperbaikikannya. Untuk study case bangunan contoh dengan pelaksanaannya, contoh case study yang diambil adalah berkaitan isu pembaziran tenaga di Universiti Awam di Malaysia, di mana Universiti Awam di Malaysia menghadapi cabaran dengan isu pembaziran tenaga kerana prestasi tenaganya yang kurang memuaskan. Untuk problem statement, di mana ia kurang kesedaran antara pelajar dan kaki tangan, dan juga garis panduan khusus yang terhad untuk pengurusan memperbaiki keadaan. Manakala cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan pengubahsuaian untuk meningkatkan prestasi tenaga dengan mengkaji penggunaan tenaga di dalam bangunan menggunakan software BIM. BIM adalah sangat penting semasa proses pengubahsuaian untuk meningkatkan prestasi tenaga di universiti pada bangunan sedia ada, di mana ia sangat mudah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi pada bangunan tersebut. Okay, seterusnya adalah conclusion, di mana apa yang kami dapat daripada kajian kami ini terhadap building information modeling, di mana ia lebih memberikan kita lebih banyak kebaikan, kemudahan dan mempercepatkan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu. Dan saya berharap agar pada masa hadapan yang teknologi building information modeling ini dapat digunakan dengan lebih pesat sekali di dalam negara Malaysia, agar negara Malaysia ini lebih terus berkembang dan lebih maju pada masa akan datang. Jadi itu sahaja, sekian daripada grup kami. Terima kasih.